Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Video ini kita sambung matematik tingkat 4, part 8, sukatan serakan tata tak terkumpul. Jadi seperti biasa, Cikgu akan menggunakan PowerPoint yang disediakan oleh Cikgu Nora Jira Kamri dari SMK Ulu Tiran Johor. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan jangan lupa buka lonceng di tepi. Video ini kita masih sambung 8.2 sukatan serakan. Masih ingat pada video yang lepas, kita sudah belajar pengiraan bagi jumlah, yaitu nilai cerapan terbesar tolak dengan nilai cerapan yang terkecil. Lepas itu kita pun sudah belajar macam mana cari median. Lepas itu macam mana cari kuartil pertama, yaitu Q1. Lepas itu macam mana cari jawapan bagi kuartil ketiga, yaitu Q3. Akhirnya kita juga belajar macam mana cari jawapan bagi jumlah antara kuartil, yaitu guna jawapan kuartil ketiga tolak dengan jawapan kuartil pertama. Jadi hari ini kita akan belajar macam mana cari jawapan bagi variance dan sisihan piawai. Jadi apa maksudnya variance dan sisihan piawai di sini? Variance dan sisihan piawai ialah sukatan serakan yang sering digunakan dalam statistik. Variance ialah berata kuasa 2 bagi beza data dengan min. Manakala sisihan piawai ialah punca kuasa 2 variance dan mengukur serakan data pada min yang diukur dengan unit yang sama dengan data. Jadi ini ialah introduction bagi variance dan sisihan piawai. Sebenarnya penjelasan variance dan sisihan piawai adalah berhubung kait dengan rumus yang kita nak guna nanti. Jadi kita tengok rumus yang kita nak guna bagi variance dan sisihan piawai. Dan variance bagi suatu set data terkumpul boleh diperoleh dengan menggunakan rumus variance. Jadi ada dua rumus variance di sini. Sebenarnya kedua-dua rumus ini adalah sama. Jadi kenapa ada dua rumus di sini? Sebab kita kena tengok apakah maklumat yang diberi oleh soalan. Kadang-kadang maklumat yang diberi oleh soalan hanya boleh pakai rumus ini. Kadang-kadang maklumat yang diberi oleh soalan hanya boleh pakai rumus ini saja. Tapi kadang-kadang kedua-dua rumus pun boleh pakai. Sebab itu kedua-dua rumus ini kamu kena hafal ikut maklumat yang diberi oleh soalan dari semasa ke semasa. Jadi rumus bagi sisihan piawai adalah senang. Sebenarnya rumus bagi sisihan piawai ialah punca kuasa 2 jawapan variance. Kamu boleh perhatikan di bawah punca kuasa 2 ini sebenarnya adalah sama dengan rumus bagi variance, betul? Sebab itu sebenarnya kamu hanya hafal rumus bagi variance sudah cukup. Sebab jawapan sisihan piawai ialah punca kuasa 2 jawapan variance. Jadi kamu tak perlu susah payah nak hafal 4 rumus inilah. Hafal 2 rumus bagi variance sudah cukup. Apakah maksudnya simbol ini? Dia simbol macam E, betul? Dan kita namakan simbol ini sebagai sigma. Okey, maksud dia ialah mewakili jumlah. Dan S di sini merujuk kepada nombor data. Dan kamu nampak S ini atas dia ada satu garis, betul? Ini ialah mewakili min. Dan huruf besar N di sini merujuk kepada bilangan nombor data. Jadi akhirnya rumus variance di sini boleh dirumuskan sebagai jumlah kurangan nombor data tolak dengan jawapan min. Lepas itu jawapan di dalam kurungan ini kamu kena kuasa 2. Lepas itu tambah lagi nombor data yang seterusnya, yaitu tolak lagi min lagi. Lepas itu jawapan itu kuasa 2 lagi. Sebab di sini dia nak kira jumlah bagi semua nombor data tolak min lepas itu kuasa 2. Dan mesti bahagi lagi bilangan nombor data itu. Dan sama juga penjelasan bagi rumus ini juga. Ini adalah simbol sigma, yaitu maksudnya jumlah di sini. S di sini merujuk kepada nombor data, yaitu nombor data itu kena kuasa 2 lah. Lepas itu tambah lagi nombor data yang seterusnya kuasa 2. Jadi tambahlah semua nombor data yang sudah dikuasa 2 kan. Lepas itu bahagi dengan bilangan nombor data, akhirnya tolak lagi min kuasa 2. Jadi ini adalah penjelasan bagi rumus variance. Dan jawapan bagi sisihan piawai sangat senang tadi cikgu sudah cakap, yaitu punca kuasa 2 jawapan variance. Jadi seterusnya kita tengok soalan contoh 7. Tentukan variance bagi set data 2, 4, 5, 5, 6. Jadi soalan sangat jelas. Dia nak kamu cari jawapan bagi variance. Jadi kamu kena luculah rumus variance tadi. Dia ada dua rumus di sini. Dan soalan 7 tadi dia pakai rumus inilah. Dan cikgu sudah tulis di tepi sini Jadi cikgu sudah cakap simbol ini adalah sigma, yaitu jumlah, lepas itu kurungan. S di sini merujuk kepada nombor data di sini Dan tolak dengan min, ingat ada satu garis di depan S ini, maksudnya ialah min Ini ialah simbol bagi min. Lepas itu tutup kurungan kuasa 2, bahagi dengan huruf besar N, yaitu bilangan nombor data. Jadi pertama kita kena cari jawapan min dulu sebab kita kekurangan maklumat ini Jadi langkah penyelesaian pertama ialah cari min Jadi simbol yang dipakai ialah huruf kecil S, lepas itu di atas ada satu garisan. Ini adalah simbol bagi min.
Jadi rumus bagi min ialah sigma S bahagi dengan N. Sigma ialah jumlah, S di sini cikgu sudah cakap ialah nombor data ini, maksudnya jumlah hasil tambah nombor data inilah. Bahagi dengan huruf besar N, iaitu bilangan nombor data. Dan tadi cikgu sudah cakap ini adalah simbol sigma, betul? Simbol sigma ini maksudnya hasil tambah. Jadi hasil tambah apa? Hasil tambah S ini. S ini cikgu tadi sudah cakap mewakili nombor data ini. Maksudnya kesimpulan di sini adalah hasil tambah nombor data ini. Sebab itu kamu tengok langkah di sini dia pakai nombor data 2 tambah dengan 4 tambah dengan 5 tambah dengan 5 tambah dengan 6. Maksudnya hasil tambah nombor data inilah. Lepas itu bahagi dengan huruf besar N di sini. Huruf besar N di sini adalah bilangan nombor data. Jadi kamu boleh kira berapa bilangan dia, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia adalah bahagi dengan 5. Dan kamu boleh tekan kalkulator sekaligus. Jadi kamu dapat jawapan min ialah 4/4. Maksudnya jawapan min di sini 4/4 boleh ganti masuk ke dalam rumus inilah min. Jadi kamu boleh cari jawapan variance. Jadi ikut variance ini ialah guna S tolak dengan min. Maksudnya guna nombor data di sini tolak dengan jawapan min. Sebab itu kamu boleh lucu langkah penyelesaian dia. Dia pakai nombor data 2 tolak dengan min 4/4. Lepas itu tutup kurungan ada kuasa 2 kalau ikut rumus dia. Sebab itu di sini jangan lupa ada kuasa 2. Lepas itu tambah. Kenapa pakai simbol tambah? Bukan pakai tolak, bukan pakai tolak ataupun bahagi. Sebab simbol sigma di sini. Sigma ini merujuk kepada hasil tambah ataupun jumlah. Sebab itu di sini kamu pakai simbol tambah. Tambah bagi nombor data yang kedua, yaitu 4. 4 tolak dengan min. Lepas itu tutup kurungan kuasa 2. Tambah lagi nombor data yang ketiga, yaitu 5 tolak 4/4. Tutup kurungan kuasa 2. Tambah lagi nombor data yang keempat, 5 tolak 4/4. Tutup kurungan kuasa 2. Tambah lagi nombor data yang kelima, 6 tolak 4/4. Tutup kurungan kuasa 2. Lepas itu bahagi dengan huruf besar N. Tadi saya cakapkan huruf besar N di sini merujuk kepada bilangan nombor data, yaitu bahagi dengan 5. Jadi kamu boleh tekan kalkulator kira jawapan atas dulu. Lepas itu jawapan atas ini kamu boleh bahagi dengan 5. Jadi jawapan yang kamu dapat ialah 1/84. Jadi ini adalah jawapan bagi soalan contoh 7 lah. Seterusnya kita tengok soalan contoh 8. Tentukan sisian piawai bagi set data 5, 7, 8, 8, 10, 13, 15, 16, 16, dan 20. Jadi jawapan suruh kamu cari jawapan sisian piawai. Jadi kalau kamu nak cari jawapan sisian piawai, kamu kena cari jawapan variance dulu. Kenapa? Sebab tadi cikgu sudah cakapkan, jawapan bagi sisian piawai ialah punca kuasa 2 jawapan variance. Sebab itu kamu kena cari jawapan variance dulu. Lalu kamu boleh dapat cari jawapan sisian piawai. Jadi cikgu sudah cakapkan rumus bagi variance ada 2 kan. Jadi soalan contoh 7 dia bagi variance ialah rumus di sebelah kiri. Jadi soalan contoh 8 dia pakai rumus variance di sebelah kanan di sini. Jadi cikgu sudah tuliskan rumus variance di sini. Tadi soalan contoh 7, cikgu sudah beritahu, kalau nak cari jawapan variance, kamu kena tahu maklumat min dulu. Jadi rumus bagi min masih guna ini sama dengan soalan contoh 7 tadi, yaitu sigma S bahagi dengan huruf besar N. Sigma S ini maksudnya hasil tambah nombor data inilah. S ini merujuk kepada nombor data ini. Bahagi dengan huruf besar N, yaitu bilangan nombor data. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 nombor data di sini. Sebab itu dia bahagi dengan 10. Dan di atas ini dia hasil tambahlah semua nombor data. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. Jawapan bagi min ialah 11/8. Seterusnya kamu pakai rumus variance ini. Jadi jawapan bagi min sudah ada, yaitu 11/8. Maksudnya kamu boleh gantikan 11/8 ke rumus min ini. Sebab itu kamu perhatikan langkah di sini, tolak 11/8 kuasa 2. Jadi bahagian ini tak jadi masalah lah. Jadi di sini ialah sigma, yaitu jumlah ataupun hasil tambah. S kuasa 2, maksudnya nombor data ini kena kuasa 2. Sebab itu kamu tengok nombor data 5, 5 kuasa 2. Sebab simbol sigma ini hasil tambah. Tambah lagi nombor data yang kedua, 7, 7 kuasa 2. Dan nombor data seterusnya pun ikut sama, semua kena kuasa 2. Banyak kesilapan pelajar di sini ialah dia tambah semua nombor ini lepas itu kuasa 2. Ini adalah langkah yang salah. Sebab kamu tambah semua nombor ini lepas itu kuasa 2. Dengan setiap nombor ini kamu kuasa 2 lepas itu tambah dia, jawapan tidak sama. Jadi kamu boleh cuba tekan sendiri tengok jawapan mereka sama atau tidak. Memang tidak sama. Jadi biasanya ini adalah kesilapan yang pelajar buatlah. Jadi seterusnya bahagi dengan huruf besar N di sini. Huruf besar N ini merujuk kepada bilangan nombor data. Jadi tadi saya kirakan ada 10 nombor data di sini. Sebab itu dia bahagi dengan 10 lah. Jadi kamu boleh tekan kalkulator kira atas dulu. Jadi selepas kamu bahagi dengan 10, lepas itu tolak lagi min kuasa 2. Dan jawapan yang kamu dapat ialah 21/56. Jadi jawapan variance sudah ada, baru kamu dapat cari sisian piawai. Dan jawapan bagi sisian piawai, ingat
Rumus dia ialah punca kuasa 2 jawapan variance. Jadi kamu di sini boleh tulis punca kuasa 2 21,56. Jadi tekan kalkulator, jawapan sisihan piawai kamu ialah 4,643. Biasanya jawapan bagi sisihan piawai kita akan tulis jawapan dengan lebih banyak tempat perpuluhan. Biasanya sampai 3 ataupun 4 tempat perpuluhan. Seterusnya kita tengok soalan contoh 9. Jadual di bawah menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh sekumpulan murid dalam satu bulan tertentu. Hitung variance dan sisihan piawai bagi bilangan buku yang dibaca. Jadi ada dua soalan yang dia nak kamu cari ya. Satu ialah variance, satu ialah sisihan piawai. Jadi satu jadual diberi bilangan buku dengan bilangan murid. Jadi bilangan buku ini boleh merujuk kepada esa iaitu nombor data di sini ya. Dan bilangan murid di sini boleh merujuk kepada huruf kecil f iaitu frekuensi ataupun kegerapan. Jadi jika nak beritahu di sini, rumus bagi variance dan sisihan piawai adalah lain sikit bagi data yang tak terkumpul dalam bentuk jadual. Rumus dia ada lain sikit lah berbanding dengan rumus yang tadi kita belajar. Jadi kamu boleh rujuk rumus di sini tong informasi. Jadi ini rumus bagi min iaitu jumlah fs maksudnya hasil tambah kegerapan taruh dengan nombor data. F di sini merujuk kepada kegerapan jika sudah jaga di sini, dan S di sini merujuk kepada nombor data lah. Maksudnya kamu pakai bilangan kegerapan taruh dengan nombor data iaitu 3 taruh dengan 0. Tambah lagi kegerapan 5 ini taruh dengan 1. Lepas itu tambah lagi kegerapan 8 taruh dengan 2. Tambah lagi kegerapan 2 ini taruh dengan 3. Tambah lagi kegerapan 2 taruh dengan 4. Maksudnya kaitan ini merujuk kepada sigma fs hasil tambah kegerapan taruh dengan nombor data. Lepas itu di sini dia bahagi dengan jumlah kegerapan. Maksudnya jumlah kegerapan di sini adalah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2 lah. Jadi ini adalah rumus bagi min. Jadi rumus bagi variance hampir sama dengan rumus tadi yang kamu pakai. Hanya di depan dia mesti taruh dengan kegerapan. Hanya bahagi di bawah sini asal dia adalah huruf besar N betul. Hanya sekarang dia tukar menjadi jumlah kegerapan. Dan rumus variance ini pun sama lah. Okey, tolak dan min kuasa 2 tidak ubah. Dan huruf besar N ini tukar menjadi sigma F iaitu jumlah kegerapan. Dan di atas ini asal dia ialah sigma S kuasa 2 betul. Dan ada F ini. Jadi sekarang kamu kena tambah satu huruf kecil F di depan S kuasa inilah. Maksudnya selepas nombor data ini kuasa 2, dia kena taruh lagi kegerapan ini dulu. Jadi kita tengok langkah penyelesaian bagi soalan contoh 9. Jadi kita tengok min dulu. Cikgu sudah cakap dia pakai rumus ini iaitu sigma Fs. Maksudnya hasil tambah kegerapan taruh dengan nombor data. Dan tadi cikgu sudah cakap kalau nak cari sigma Fs di sini, maksudnya kamu guna kegerapan taruh dengan nombor data ini. Jadi 3 taruh dengan 0, tambah lagi 5 taruh dengan 1, tambah lagi 8 taruh dengan 2, tambah lagi 2 taruh dengan 3, dan tambah lagi 2 taruh dengan 4. Dan langkah ini kamu tulis di atas sinilah. Lepas itu bagi dengan sigma F, maksudnya jumlah kegerapan. Tadi cikgu sudah cakap, jumlah kegerapan di sini maksudnya 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2. Langkah ini kamu boleh tulis di bawah sinilah. Jadi kamu boleh tekan kalkulator, jawapan min ialah 1,75. Seterusnya kita cari variance sebab soalan minta variance. Jadi rumus yang dia pakai bagi variance ialah ini 3 ialah kegerapan iaitu F, lepas itu kurungan nombor data S itu. Okey, sifat di sini ialah S tolak dengan min tadi yang kamu sudah carikan 1,75. Lepas itu tutup kurungan kuasa 2. Tambah lagi F iaitu kegerapan kurungan nombor data yang kedua. Okey, nombor data yang lucu ini Nombor data yang kedua ialah 1. Jadi kamu letak 1 di sini. Tolak dengan min iaitu 1,75. Tutup kurungan. Lepas itu kuasa 2. Tambah lagi kegerapan yang ketiga betul. Iaitu 8. Nombor data yang kedua. Iaitu 2 betul. Lepas itu tolak dengan min iaitu 1,75. Tutup kurungan kuasa 2. Jadi sama langkah untuk dua nombor di belakang sini. Jadi kamu bahagi dengan jumlah kegerapan. Tadi sini kamu sudah kirakan. Iaitu bahagi dengan 20. Lepas itu tekan kalkulator. Kamu boleh kira di atas dulu. Lepas kamu kira di atas ini, jawaban itu baru bahagi dengan 20. Jadi kamu dapat jawaban variance ialah 1,2875. Jadi biasanya pelajar buat kesilapan ialah, dia kegerapan sini pun kuasa 2, salah. Kegerapan ini tidak boleh kuasa 2. Hanya nombor data tolak dengan min ini, jawaban ini baru boleh kuasa 2. Jadi apabila kamu tulis langkah, mesti berhati-hati lah. Lepas itu kaedah alternatif 1. Bagi kaedah alternatif 1, dia pakai rumus ini. Jadi ada nampak F di sini ialah 3 taruh dengan nombor data kuasa 2. Jadi di sini ingatkan sekali lagi ialah nombor data kuasa 2 baru taruh dengan kegerapan. Kegerapan ini tidak boleh kuasa 2. Ditambah lagi kegerapan yang kedua taruh dengan nombor data dan nombor data ini mesti kuasa 2. Dan sama untuk nombor belakang. Lepas itu bahagi dan jumlah kegerapan iaitu 20. Tolak lagi min kuasa 2.
tekan kalkulator di atas ini dulu, lepas itu bahagi dengan 20, lepas itu tolak lagi 1,75 kuasa 2, jadi kamu akan dapat jawaban 1,2875. Dan kamu dapati bahwa jawaban mereka adalah sama lah. Sebenarnya kedua-dua rumus varian ini boleh pakai tapi kedua-dua rumus ini kena hafal. Kenapa? Sebab kadang-kadang dalam soalan SPM mana satu rumus varian yang kamu pakai kadang-kadang pun kena ikut maklumat yang ada diberi oleh soalan. Kadang-kadang maklumat diberi oleh soalan dia terhad, kadang-kadang dia akan terpaksa kamu guna rumus ini baru dapat jawaban, ataupun guna rumus ini baru dapat jawaban. Sebab itu cikgu beritahu kalau boleh hafal kedua-dua rumus variance ini Jadi ini adalah kaedah alternatif yang kedua, dia boleh dapat jawaban yang sama juga, tapi hanya langkah dia lebih panjang dan langkah dia tulis dalam bentuk jadual. Jadi kolom S dan F ini dia ikut soalan yang diberi. Jadi nombor tata ialah 01234 dan kegelapan yang 35822. Ini ialah diberi oleh soalan. Lepas itu kamu nampak baris yang biru ini ini ialah sima F, maksudnya jumlah kegelapan Maksudnya kamu boleh tekan kalkulator 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2, jadi kamu akan dapat jawaban 20 lah. Lepas itu dia cari Fs maksudnya kegelapan darab dengan nombor tata. 3 darab 0, 0, 5 darab 1, 5, 8 darab 2, 16, 2 darab 3, 6, 2 darab 4, 8. Jadi jawaban tulis di sini lah. Lepas itu di sini ialah sima Fs, maksudnya hasil tambah semua ini yaitu 0 tambah 5 tambah 16 tambah 6 tambah 8, tekan kalkulator boleh dapat jawaban 35. Kenapa dia nak cari ini sima Fs sebab dia nak cari jawaban min sebab ikut rumus min ialah sima Fs, ada nampak? Maksudnya jawaban 35 di sini dia boleh ganti masuk ke dalam rumus min 35. Seterusnya kalau ikut rumus min dia ialah bahagi dan jumlah kegelapan. Jadi kalau ikut jadual ini jumlah kegelapan ialah 20. Sebab itu di sini dia ialah bahagi 20 jadi tekan kalkulator jawaban min ialah 1,75. Sama dengan jawaban min yang kita cari sebelumnya, betul? Seterusnya dia cari S kuasa 2. S kuasa 2 maksudnya nombor tata ini kuasa 2. Jadi 0 kuasa 2, 0. 1 kuasa 2 ialah 1, 2 kuasa 2 ialah 4, 3 kuasa 2 ialah 9, 4 kuasa 2 ialah 16. Kenapa dia nak cari S kuasa 2 di sini? Sebab dia nak cari jawaban Fs kuasa 2. Ada nampak? Fs kuasa 2 maksudnya dia menggunakan S kuasa 2 di sini darab dengan kegelapan yaitu F ini. Maksudnya 0 darab dengan 3, jawaban ialah 0. 1 darab dengan 5, jadi jawaban ialah 5. 4 darab dengan 8, jadi jawaban ialah 32. 9 darab dengan 2, jadi jawaban ialah 18. 16 darab dengan 2, jadi jawaban ialah 32. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 0 tambah 5 tambah 32 tambah 18 tambah lagi 32. Jadi jawaban sima Fs kuasa 2 ialah 87. Kenapa dia nak cari jawaban 87 ini? Sebab dia nak ganti masuk rumus variance. Kalau ikut rumus variance di sini ada nampak sima Fs kuasa 2. Maksudnya jawaban tadi 87, kamu boleh ganti masuk ke sini lah. Lepas itu bahagi dengan sima F yaitu jumlah kegelapan, tadi kita sudah cari di min di sini ada nampak, yaitu bahagi dengan 20 Lepas itu tolak dengan min kuasa 2, jawaban min tadi kita sudah carikan di sini ada nampak, yaitu tolak dengan 1,75 kuasa 2. Jadi kamu boleh tengok langkah variance dia 87 bahagi dengan 20, yaitu jumlah kegelapan, tolak dengan min kuasa 2, yaitu 1,75 kuasa 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator, jawaban akhir soal keluar 1,2875. Jadi kamu pastikan memang langkah ini pun boleh dapat jawaban yang betul. Hanya langkah ini dia mesti tulis dalam bentuk jadual dan dia mengambil masa yang lebih lama sikit lah. Jadi kedua-dua kaedah boleh pakai Sama ada kamu teruskan di ke dalam rumus untuk cari jawaban akhir, ataupun kamu tulis jawaban dalam bentuk jadual untuk mendapat jawaban. Kedua-dua jawaban boleh terima. Dan akhir sekali, jangan lupa mesti cari sisihan piawai juga, yaitu punca kuasa 2 jawaban variance. Jadi tekan kalkulator, jawaban ialah 1,1347. Video ini sampai sini saja. Video ini kita sudah belajar tentang variance dan sisihan piawai. Dan ingat rumus bagi variance mesti hafal. Dan jawaban bagi sisihan piawai ialah punca kuasa 2 jawaban variance. Dan akhir sekali kita pun belajar rumus variance adalah lain sikit bagi tata-tata terkumpul dalam bentuk jadual. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka loceng di tepi Jadi kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.